Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bincangkan pula uh, subtopik 9.3, iaitu proses utama bumi. Okey, jadi objektif yang pertama 9.3.1 menerangkan perbezaan proses bumi yang mempengaruhi perubahan pada bumi kita. Jadi keadaan muka bumi adalah tidak kekal dan sentiasa berubah-ubah, dan pembinaan muka bumi bergantung kepada dua jenis proses yang utama, iaitu proses yang dinamakan sebagai exogen. Exo membawa maksud luaran, dan juga proses dinamakan sebagai endogen. Endo membawa maksud dalaman. Okey, kajian mengenai pembinaan muka bumi dinamakan sebagai geomorfologi. Geomorfologi. Geobumi, morfologi, binaan ataupun bentuk pembinaan sebenarnya maksud morfologi ini. Jadi untuk proses pembentukan bumi, muka bumi, yang pertama kita tengok dahulu proses endogen, di mana untuk proses endogen ini berlaku pergerakan plak tektonik. Plak tektonik ini pernah biasa kamu dengar, biasa kamu pernah membaca mengenai kisah tsunami suatu ketika dahulu yang besar melanda bumi. Kemudian juga berlaku pergerakan pada magma. Dan yang ketiga, arus peralakan yang berlaku pada lapisan mantle. Manakala untuk proses exogen pula, ianya melibatkan proses hakisan, kemudian proses luluh hawa, kemudian proses pengenapan, proses pemindahan. Jadi sebelum tadi kita dah tengok maksud endogen. Endogen maksudnya dalam, perubahan yang berlaku dalam, yang berlaku dalam bumi, dalam perut bumi. Jadi ini yang berlaku perut bumi lah, pergerakan plak tektonik, pergerakan magma, arus perolakan pada mantle. Manakala exogen pula adalah pertukaran yang berlaku di luar, di permukaan bumi. Contohnya berlaku hakisan, berlaku proses luluh hawa. Luluh hawa ni maksudnya satu pepejal akan pecah dan sebagainya disebabkan oleh haba. Kemudian berlaku pula proses pengenapan, terenak pada dalam air contohnya. Kemudian bahan-bahan tersebut dipindahkan oleh angin, dipindahkan oleh air dan sebagainya. Okey, sini tengok pula 9.3.2 berkomunikasi mengenai proses exogen dan juga endogen. Jadi proses exogen kita ada luluh hawa, hakisan, susutan jisim, maksudnya berlaku pengurangan pada jisimnya, mungkin saiznya pun berubah. Kemudian susutan darat dan juga proses dinamakan sebagai angkutan. Manakala untuk proses endogen melibatkan proses olakan mantle, aktiviti magma dan juga proses pergerakan kerak bumi, iaitu tektonik, keping. Jadi untuk proses endogen ialah proses yang berlaku di bawah kerak bumi. Maksudnya lapisan yang kita tinggal sekarang adalah kerak. Di bawah kerak kita ada mantle, dan di bawah mantle kita ada crust. Jadi itu tempat berlakunya proses endogen ini. Jadi proses endogen berpunca daripada daya endogenik, iaitu daya dalaman yang menyebabkan kandungan separa pepejal pada mantle dan kerak bumi bergerak secara berangsur-angsur. Kalau kamu tanya apakah yang dimaksudkan daya endogenik ini, sebenarnya bumi kita pada bahagian keras tu dalam keadaan cecair, logam cecair, batuan cecair yang mempunyai tekanan yang tinggi. Ini itu yang membentuk
daya, dan juga ada daya elektromagnetik, gelombang elektromagnet di bahagian teras, dan juga terus berangsur masuk ke mantle sampailah ke kerak. Jadi kawasan ini menghasilkan daya dalaman. Okey, kita tengok pula arus perolakan pada mantle. Ini berlaku perolakan ni biasanya dia akan membentuk bentuk bulatan macam ni lah. Bila dia panas, dia akan naik ke atas, kemudian dah sejuk sikit turun ke bawah, dia panas balik, turun ke bawah. Jadi ini adalah arus-arus perolakan pada mantle. Juga sama kalau kita panaskan air, benda ini pun berlaku. Kawasan yang dekat dengan api akan panas dulu, dia akan naik ke atas, yang sejuk turun ke bawah. Dan ini akan menghasilkan pusingan-pusingan yang membentuk arus perolakan. Jadi ini berlaku disebabkan oleh perbezaan suhu. Jadi proses ini merupakan proses pengaliran bahan ke para pepejal yang panas berlaku sepanjang masa dalam mantle. Jadi arus pengaliran ini mengenakan daya kepada permukaan bumi kita. Kesan dia boleh mencetuskan gempa bumi dan juga boleh menyebabkan berlakunya letupan gunung berapi sebab tekanan dia tinggi di sini. Maksudnya kalau ada lubang di sini, maka dia akan masuk keluar. Ini yang membentuk letupan gunung berapi, keluarnya lava di sini. Sebenarnya pergerakan plak tektonik. Jadi ini mengenai teori plak tektonik, di mana muka bumi kita terdiri daripada lapisan-lapisan yang membentuk plat. Plat ni lapisan ataupun ada plat. Yang paling mudah sekali plate lah. Kita orang Melayu sebut plate kereta, plate motor kan. Itu merupakan contoh plat. Jadi benda yang sama berlaku pada muka bumi kita, pada lapisan bumi kita. Dia ada lapisan-lapisan macam plat tu, dan yang boleh berlaku pergerakan plat ini dinamakan sebagai pergerakan plat tektonik. Jadi proses ini adalah di mana plat tektonik ialah kerak bumi yang bercerai dan menggelosor di atas mantle. Ini berlaku pada lapisan kerak bumi tempat yang kita tinggal. Dia boleh menggelosor, dia boleh dia pecah di antaranya dan sebagainya. Jadi plat tektonik yang bergerak mengalami pertembungan dan juga proses pencapahan. Contohnya ini, dia mencapah. Kesan yang boleh berlaku, yang pertama boleh berlaku gempa bumi, kemudian pembentukan jurang dan juga bukit bukau, dan pembelahan dan pertembungan benua dalam jangka masa yang amat panjang. Jadi ini yang berlaku pada bumi kita. Maksud bumi kita ni sentiasa berubah muka bumi. Mungkin kita saja tak sedar. Maksudnya pergerakan untuk magma. Ini magma yang terhasil dihasilkan dalam perut bumi kita pada bahagian keras. Proses ini adalah magma ialah leburan galian yang panas dan mengalir. Magma akan membeku apabila disejukkan di permukaan kerak bumi. Kesan dia, yang pertama kejadian gunung berapi. Bila berlaku letusan gunung berapi, keluarlah magma yang juga dipanggil sebagai lava lah. Kemudian pembentukan muka bumi yang baru selepas letupan gunung berapi. Dan biasanya bila letupan berlaku selepas itu, kawasan tersebut menjadi subur sebab banyak bahan-bahan mineral yang diperlukan oleh tumbuhan ada dalam lava tersebut. Jadi tengok pula proses exogen, proses luaran yang berlaku di luar. Proses exogen ialah proses perubahan bentuk muka bumi yang berlaku di permukaan kerak bumi. Jadi proses exogen banyak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca sesebuah kawasan. Salah satu punca utama yang mempengaruhi iklim dan cuaca ialah sinar matahari. Jadi bahagian kerak lah yang mendapat banyak sinar matahari ini. Jadi dari beberapa proses, yang pertama kita ada proses lulu hawa, di mana dalam proses ini pengembangan dan susutan yang berulangan akibat daripada perubahan suhu, sinaran matahari serta tindakan mikroorganisma. Kesan dia pemecahan dan penguraian batu berlaku disebabkan oleh lulu hawa. Lulu hawa haba ataupun suhu. Maksudnya hakisan disebabkan oleh dia
merupakan proses geseran yang berlaku di antara permukaan dengan ejen yang bergerak, seperti air yang mengalir, ombak dan angin yang membawa pasir. Jadi ini kesan dia menyebabkan berlakunya penghausan. Penghausan berlaku. Biasanya kita ada pemindahan, bahan-bahan ringan seperti habuk, pasir dan serpihan batu digerakkan oleh ejen seperti pengaliran air, glasier dan angin, dan tanah diangkut daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan yang terakhir, proses pengenapan, di mana bahan-bahan yang dibawa oleh ejen ditarik ke bawah oleh graviti dan tertinggal pada dasar ketika pergerakan ejen menjadi perlahan. Jadi enapan terbentuk pada muara sungai dan juga dasar tasik. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.